Tapi sikap dan pandangan dia itu bagi saya berbeza daripada pimpinan yang ada sekarang. Begitu juga untuk Guru Ni Aziz. Untuk Guru Ni Aziz tak pernah pertikai bahawa calon beliau dan calon partinya adalah Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu dia cakap secara terbuka. Dia pertahankan saya dalam banyak kes. Tetapi sekarang ini banyak percanggahan. Sekarang ni orang PAS kata saya menyerang ulama Tun Aziz. Saya tak serang. Saya jawab. Saya tak pernah ambil pendekatan untuk menyerang mereka. Saya beri contoh. Saya ikuti ya dalam seminggu yang lalu di utara Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Saya bangkit kerana Ustaz Hadi tulis surat dalam bahasa Arab hantar kepada semua pemimpin-pemimpin Islam dunia dan gerakan Islam. Dia kata Anwar ini bahaya kerana dia ini Yahudi, pro-Yahudi dan ahli Freemason. Sampai kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia terus marah. Dia tak sepatutnya orang seperti Syekh Hadi tulis begitu. Tanpa tanya saya, faham tak? Dia tak tanya saya, tapi dia tidak pertikai sama sekali. Itu bezanya seorang ulama besar dengan ulama kecil. Ustaz Hadi itu orang yang ada akhlak dan integriti sebagai seorang Muslim, apatah lagi seorang alim dan pemimpin Islam. Dia akan katakan dia tersilap dalam hal ini, ya, kerana Anwar Ibrahim itu adalah daripada Kanada dan bukan Anwar Ibrahim. Tapi sampai sekarang setelah setahun dia tak jawab. Dia tak mohon maaf. Baik, boleh tak saya saman? Boleh. Terlalu jelas. Ya. Mengapa saya tak saman? Itu kelemahan saya lah. Saya tak payahlah gaduh-gaduh. Boleh maknanya Ustaz Hadi Awang, Presiden PAS, Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan. Dari situ dan pemimpin politik parti Cina. Dia tak tahu detail pasal DAP semua, tapi dia tahu parti Cina. Tulis. Dan surat itu terbuka oleh siapa? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia bagi semua alasan. Dan surat itu masih ada, Nash. Nah, pasal surat itu terbuka. Siapa yang luncurkan surat itu di Lembah Pantai? Tok Guru Ni Aziz. Tok Ni Aziz yang menyebarkan surat itu. Surat itu menyatakan dengan semua alasan bahawa sebaik mungkin bantulah Anwar dan sokonglah dia sebagai calon Perdana Menteri untuk Malaysia. Ya. Itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi cuba dipadamkan sama sekali pada penyokong PAS. Hal yang dia marah saya serang PAS. Bukan saya serang PAS. Saya kata judi cabutan masa BN 22 kali. Masa PH yang kita katakan DAP Cina tak guna, turun 8 kali. Judi turun di zaman PH dengan Menteri Keuangan DAP. PN dengan PAS sebagai satu tunggak dalam Perikatan Nasional naik jadi 22 kali. Allahu Akbar. Jadi dia tak, no defense. The most they can say, kita dah bantah, kita tak setuju, tapi kerajaan buat juga. Tengok. Tentang kita zalim, kafir, Yahudi dan sebagainya. Macam konsert di Kelantan lah. Konsert Kelantan boleh, Selangor tak boleh. Sebab Kelantan. PAS, saya berkawan daripada dulu, daripada zaman Abim dan Ustaz Fadil Noor, mantan Presiden PAS. Dia sebelum itu timbalan Presiden Abim. Memang saya anggap macam saudara saya, ya. Memang rapat betul. Termasuk sekala dalam PAS, saya dalam UMNO pun kami berkawan rapat, ya, dengan keluarga dia sekali. Tapi sikap dan pandangan dia itu bagi saya berbeza daripada pimpinan yang ada sekarang. Begitu juga untuk Guru Ni Aziz. Untuk Guru Ni Aziz tak pernah pertikai bahawa calon beliau dan calon partinya adalah Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu dia cakap secara terbuka. Dia pertahankan saya dalam banyak kes. Tetapi sekarang ini banyak percanggahan. Sekarang ni orang PAS kata saya menyerang ulama Tun Aziz. Saya tak serang. Saya jawab. Saya tak pernah ambil pendekatan untuk menyerang mereka. Saya beri contoh. Saya ikuti ya dalam seminggu yang lalu di utara Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Saya bangkit kerana Ustaz Hadi tulis surat dalam bahasa Arab hantar kepada semua pemimpin-pemimpin Islam dunia dan gerakan Islam. Dia kata Anwar ini bahaya kerana dia ini Yahudi, pro-Yahudi dan ahli Freemason.
Okey. Saya pun jawab. Tapi saya minta teman-teman anak-anak cari ni. Dia cari. Memang ada Anwar Ibrahim dari Canada yang memang ahli Freemason. Ada lodge. Orangnya gemuk, berjambang. Okey. Jadi saya pun ambil sikap yang baik. Mungkin Ustaz Hadi tersilap. Dia ingat Anwar Ibrahim tu saya. Baik. Jadi saya pun jelaskan, ambil gambar Anwar Ibrahim yang itu tu, dengan gambar lodge itu, kata ini dia. Now, kalau saya jawab, dan saya ulas. Kalau Ustaz Hadi itu orang yang ada akhlak dan integriti, sebagai seorang Muslim, apatah lagi seorang alim dan pemimpin Islam, dia akan katakan dia tersilap dalam hal ini, ya, kerana Anwar Ibrahim itu adalah daripada Canada dan bukan Anwar Ibrahim. Tapi sampai sekarang, setelah setahun, dia tak jawab. Dia tak mohon maaf. Baik, boleh tak saya saman? Boleh. Terlalu jelas. Ya. Mengapa saya tak saman? Itu kelemahan saya lah. Saya tak payahlah gaduh-gaduh. Ya. Tapi saya gunakan untuk menjelaskan kerana ramai yang tahu. Hebatnya apa? Bila surat itu sampai kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia terus marah. Marah. Dia tak sepatutnya orang seperti Syekh Hadi tulis begitu. Tanpa tanya saya, faham tak? Dia tak tanya saya, tapi dia tidak pertikai sama sekali. Itu bezanya seorang ulama besar dengan ulama kecil. Dia tengok pandangan dia jauh. Dia tidak prasangka, dia tidak pandang hina orang. Ya, baik. Saya nak sebut ini, sebenarnya saya nak mulakan dalam 1-2 minggu lagi cerita ini. Kenapa? Tahun 2013, sebahagian sudah mungkin tahu, Syekh Yusuf Qaradawi tulis surat terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Dia tulis itu Ustaz Abdul Hadi Awang, Rais PAS. Syekh Anwar Ibrahim, Rais Hizbul Adalah. Tak faham sudah? Ini faham apa dia? Tak faham. Itu yang tengok punya taat. Dia tak faham tapi angguk. Ni. Tapi saya dengar bos. Ni macam penyokong-penyokong saya dulu lah. Nah, dia tulis maknanya Ustaz Hadi Awang, Presiden PAS, Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan. Dari situ dan pemimpin politik parti Cina. Dia tak tahu detail pasal DAP semua, tapi dia tahu parti Cina. Tulis. Dan surat itu terbuka oleh siapa? Syekh Yusuf Qaradawi. Dia bagi semua alasan, dan surat itu masih ada. Nash, you tak buat kerja, tapi siapa tak hantar kat diorang itu semua? Pasal you duk lapor kat bos you saja. Bos you ni tau. Baik. Nah, surat jangan marah ada aku melawan apa ada makna tu. Nah, pasal surat itu terbuka. Siapa yang luncurkan surat itu di Lembah Pantai? Tok Guru Ni Aziz. Tok Ni Aziz yang menyebarkan surat itu. Surat itu menyatakan dengan semua alasan bahawa sebaik mungkin bantulah Anwar dan sokonglah dia sebagai calon Perdana Menteri untuk Malaysia. Ya. Itu Syekh Yusuf Qaradawi. Tetapi cuba dipadamkan sama sekali pada penyokong PAS. Dan Qaradawi ni walaupun dia controversial, Amerika tak suka dia, CIA tak suka dia, saya faham. Ya, itu masalah dia. Tetapi dia, boleh saya tambah sikit. Saya kan dalam komiti advisory group to Generations yang dipengusikan Al Gore. Is a big company, Generations, $1 billion company. Saya not in the company, I'm just in the advisory board discussing policy issues, migration, interreligious, intercultural, east-west, ya. Tiap-tiap kali tajuk itu. Dan 9 orang, termasuk Mary Robinson, the great leader of the among the women yang menjadi chairman dulu Human Rights Council. Ya. Jadi Al Gore ni kan tanya, Anwar, why is this a terrorist lah, itu ini ekstremism Islam. Sekali saya bagi dalam syarat tu saya kata look. Saya pergi daripada London, saya pergi ke Doha, dan tiap kali Doha memang saya lama dengan Qaradawi. Every year, kalau saya tidak ada di penjara, tak boleh lah. Saya make it a point, once or twice a year, memang pergi menghadap Syekh Qaradawi, tanya pandangan dia, dapat karya-karya baru dia. Jadi Al Gore kata, what? Qaradawi? This person is an extremist, you know? He's a fanatic. So you know what I did? I gave him the book
on muta'assibin, on extremism and fanaticism in Islam. How Islam deals with it. Itu buku itu dalam bahasa Inggeris ada, bahasa Arab tentunya. Saya tak pasti bahasa Melayu. Ada mungkin ada, ya, ada dalam bahasa Melayu. Jadi Al Gore ni is a very avid reader. Dia mesyuarat berikutnya dalam 5 bulan yang lalu, kemudiannya. Kita ada mesyuarat itu tiap 5 bulan atau 4 bulan di London dan di New York. Jadi bila itu dia baca, dia kata, "No, are you sure it is this Qaradawi?" I said, "Yes, it is his book." "But did he say this?" "Yes." "But why are his followers extremists?" I say, "Who are you talking about?" You see, this is the American or CIA or view. It's not Qaradawi's view. His view is this. And I grew up in Abim initially. When bila kita hadapi masalah yang kita katakan kafir mengkafir ini, buku ini membantu kami, generasi kami, membetulkan, menjederhanakan pandangan kita. Jadi saya kata sumbangan dia besar bukan saja kepada generasi muda umat pada masa itu, tapi kepada saya secara pribadi. Sebab itu saya anggap dia murabbi dan guru utama saya. Sebab dia bagi pandangan yang agak mendalam, apa dia tentang perjuangan, tentang hidup, tentang al-halal wal-haram, apa yang halal dan haram. Jadi sangat baik, ya, tentang pandangan dia. Jadi Al Gore 2-3 kali dia kata, but this one I know of Qaradawi. I said, "No, what you know is from the American intelligence. What I'm giving you from what I know, meeting him, discussing with him, and reading his works." Okay, this is Qaradawi yang saya sebut ini, ya. Dan bila buku dia tulis rencana ini, tentulah tidak menyenangkan. Saya percaya Ustaz Hadi sangat tidak menyenangkan, kerana Syekh Qaradawi menulis begitu. Tapi itu pandangan dia lah, tidak semestinya pandangan dia itu fatwa, bukan fatwa. Ini pandangan dia, dan pandangan dia itu kalau diteliti, malangnya pada masa itu bila kita sebar-sebar dia rampas mana-mana seluruh negara. 2000, saya ingat lagi sebelum 2013, di antara rencana yang kita edar, yang cepat ditangkap, dirampas, saya percaya sebahagiannya oleh Special Branch, ialah buku rencana surat terbuka Syekh Qaradawi. Kerana sudah tahu Syekh Qaradawi itu digunakan semua, ya. Dalam khutbah jemaat selalu di quote, ya. Orang UMNO pun quote, orang PAS pun quote, orang keadilan pun quote Qaradawi. Jadi bila Qaradawi bagi pandangan dengan hujah yang kuat, itu tidak menyenangkan mereka. Jadi bagi saya PAS ini ada hal-hal kita nak jawab. Yang di antara hal yang dia marah saya serang PAS. Bukan saya serang PAS. Saya kata judi cabutan masa BN 22 kali. Masa PH yang kita katakan DAP Cina tak guna, turun 8 kali. Judi turun di zaman PH dengan Menteri Keuangan DAP. PN dengan PAS sebagai satu tunggak dalam Perikatan Nasional naik jadi 22 kali. Allahu Akbar. Jadi dia tak, no defense. The most they can say, kita dah bantah, kita tak setuju, tapi kerajaan buat juga. Tengok, tentang kita zalim, kafir, Yahudi dan sebagainya. Macam konsert di Kelantan lah. Konsert Kelantan boleh, Selangor tak boleh. Sebab Kelantan itu environment. Aku tanya saya, konsert budak-budak muda buat je lah, jangan pergi telanjang, ya, kawal sikit-sikit, okey lah, ya. Am I consistent? Yes. You remember masa KRU dulu, ingat kan? Masa KRU itu diharamkan di Kedah oleh Sanusi Junid, itu kempas UMNO, kerana ini semua maksiat lah, buat masa semayang. Jadi saya kontak KRU, saya kata, boleh tak buat lepas maghrib semayang dan jangan tepi masjid dan masa orang azan berhenti. Dia kata okey. Jadi saya arahkan, dijalankan. Ya. Saya tidak batalkan konsert. Tapi kalau ada orang pergi telanjang tentu tak boleh, ada undang-undang. Tapi ini saya katakan hipokrisi kita ni. Ya. Dia double standards. Dia tidak berdasarkan yang konsisten. Jadi saya jawab PAS dari segi itu. Saya tidak bangkang dia cakap soal Islam. Ya. Tentang hudud, another subject, kerana panjang saya cerita masalah itu. Tetapi saudara kena faham, kita boleh hujah, kemukakan hujah cara mendalam. Kalau ada di antara saudara yang belum baca jawapan keadilan terhadap Undang-Undang 355, please read. Nash, you buat apa tak hantar kat dia orang?
Ayo. Itu saya di penjara. Undang-Undang 355 dibentangkan oleh Marang, Ustaz Hadi Awang. Saya craft jawapan di situ. Smuggle, seluduk keluar penjara. Kemudian dapat pada Azizah dengan tim, tambah, edit dan kita jawab. Saya nak rumus sedikit aja, iaitu pengalaman Indonesia. 95% Muslim. Pada masa itu, Soekarno-Hatta dah sign Declaration of Independence yang disebut Piagam Jakarta. 7 perkalimat dengan memutuskan, lebih kurang begitu, pelaksanaan syariat Islam bagi umatnya. Itu Soekarno dan Hatta sign. Hatta Deputy President, Soekarno President. Baik, lepas sign, minority majority non-Muslim area, Ambon, Bali dan beberapa daerah lain yang Christian majority atau Budi tidak, Hindu majority dia baling, minta jumpa Hatta, ya, Muhammad Hatta, Deputy President. Kata Bung Hatta, minta maaf, kami sokong kemerdekaan, kami tidak akan menghalang kemerdekaan, tetapi dengan 7 kalimat ini nak menjalankan syariat, kami tidak bersetuju. Dan kalau Bapak mau kekalkan, silakan. Kami tidak akan bersama dalam rencana kemerdekaan Indonesia. Kami akan runding berasingan dengan Belanda supaya kami merdeka berasingan. Hatta kata tak percaya Bung Karno dengan saya. Kami tidak akan umpamanya sia-siakan dan menindas bukan Islam. Mereka jawab, ya kami kenal Bung Karno dan Hatta, tetapi kami tak percaya menjamin selepas itu akan menjalankan sikap yang sama, dasar yang sama. Jadi Hatta minta tangguh sekejap keputusan saudara, biar saya runding balik dengan jawatankuasa peringkat nasional untuk merangka perlembagaan. Di antara ahlinya ialah Ketua Nahdlatul Ulama Wahid Hashim, datuk kepada Gus Dur Abdul Rahman Wahid, Tengku Hasan daripada Aceh dan sebagainya. Jadi Hatta bangkitkan dia, kita ada masalah ni. Nak masukkan 7 kalimat melaksanakan syariat Islam bagi umatnya, orang ini keluar. Kalau kita batalkan, orang Islam akan marah. Jadi bagaimana sekarang? Bincang dengan Soekarno dengan tim, akhirnya memutuskan padam 7 perkataan ini. Ini yang kekal dalam perlembagaan Indonesia. Apakah boleh kita katakan Soekarno, Hatta, ulama-ulama pasal itu yang setuju adalah tidak Islam, tidak mahu hukum Islam, tetapi mereka nak menyelamatkan negara. Kita begitu juga. Sarawak majoriti bukan Islam, Pulau Pinang majoriti bukan Islam. Ambil kira ini, dakwah mesti teruskan, keyakinan terhadap Islam dan syariatnya akan diteruskan, tidak menghalang. Jadi kita ada jawapannya. Tetapi apa mereka kata? Ketua PAS Padang Serai mengatakan Azizah kerana tidak setuju 355, bila dia mati harus ditanam di Serat Cina masa tu. Mana kubur Cina. Tak layak ditanam di kubur Islam. Sudah bayangkan. This is the level of politics. Dan tidak ditegur. Padahal apa boleh condemn 100 juta umat Islam pada masa itu? Pada masa itulah. Ya. Sebagai tidak Islam. Ini maknanya pahaman yang dangkal dan cetek dan tidak toleran. Sekian, terima kasih. Kata kesabaran saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.